بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi إن wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على المحجة البيضاء وعلى الملة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Ikhwatul iman, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang barakah ini kita sama-sama lagi dan seri kuliah kita untuk kita sama-sama meneliti, memahami, mengambil yang baik daripadanya untuk kita melangsungkan kehidupan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita generasi by generasi, group by group, satu grup habis satu grup habis, peranannya sama. Peranan yang perlu kita lakukan adalah sama daripada dulu sampai sekarang sampai kita mati. Generasi by generasi itu adalah tujuan besar Allah SWT hantar kita untuk diuji, sama ada kita dapat kembali ke tempat asal kita atau tidak. Sebahagiannya ramai yang disebut kembali dalam keadaan yang tidak bersedia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka serentak dengan itu ramailah yang berkata, Allah Subhanahu wa taala nukilkan berfirman dalam Al-Quran dia, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalilah kami semula. Untuk buat apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, supaya kami dapat lakukan amal yang telah kami tinggalkan, yang luput daripada kami terdahulunya. Qala rabbirji'un, minta kembali semula kita. Untuk kembali untuk apa? Untuk buat amal lah. Masa kita ada di dunia ini, kita abaikan, kita cuai dalam tugas kita untuk kita buat kepada Allah. Kadang-kadang kita lebihkan unsur-unsur lain daripada unsur untuk ingat kepada Allah. Dan kadang-kadang kita sebut Allah pun tak banyak kan? Sebut Allah pun tidak banyak. Ini adalah peranannya seperti mana yang sering telah sebut, bila kita kerana ada di samping kita itu musuh yang Allah jadikan. Allah dah cerita daripada dulu sampai sekarang, sampailah habis dunia ini, Allah sebutkan kepada kita ada musuh kan? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Allah kata telah mengingatkan kepada kamu supaya jangan kita sembah syaitan. Memang kita tak sembah pun, dan kita pun tak nampak dia, tapi ikut dia kan. Kita ikut dia kan. Bisikan-bisikan dia tu lebih kita ikuti daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya menyembah dia. Bisikan dia tu lebih kita ikut. Bisikan-bisikan Allah kita tidak ikut. Yang ni ayat Quran lah, bisi-bisi kan? Kita lah ni lebih ikut sebaran apa, kata-kata kadang-kadang daripada manusia, lebih daripada kata-kata daripada Allah dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana ikut apa yang manusia kata kan, orang itu cakap macam tu kan? Sebab itulah Al-Quran Allah sebut bila kita mati nanti,
apabila Allah tanya kepada kita, kenapa buat macam ni? Dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna wajadna 'alaiha aba'ana. Inna wajadna aba'ana 'alaiha kadzalika yaf'alun. Dia kata, ini ibu bapa kami dah buat macam ni dulu. Orang dulu buat macam ni. Kalau hari ni kita sandar kepada orang yang agama, ustaz-ustaz dia buat macam ni dah. Itu bukan sandarannya. Ustaz ke siapa ke bukan sandarannya. Sandaran kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan boleh sandar kepada siapa-siapa. Jika dicakap sesuai dengan Nabi, siapa saja kita kan. Sebab itulah setiap seorang tu kita boleh ambil dan boleh tolak apa-apa daripada dia, melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang lain kita boleh ambil dan kita boleh tolak kan. Beramalah kita sesuai dengan apa yang Nabi ajar kepada kita kan. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sesiapa kan. Bukan sipulan-sipulan tertentu yang lain daripada Allah, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi, para sahabat. Sebab tu Nabi pernah sebut ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku tu seumpama bintang kan. Tak ada Nabi, sahabat lah. Bintang ni apabila ada bulan dia tak nampak kan. Ataupun ada matahari kan. Bulan, bintang apa nampak pada waktu malam kan? Gemerlapannya tu nampak pada waktu malam kan? Apabila bulan sudah tidak ada. Jadi ashabi kan nujum. Ambil daripada sahabat. Tengok sahabat Nabi Ada satu buku yang saya baca. Buku tu bagus kalau kita boleh cari di MPH ada. Buku tajuknya bahasa Arabnya Al-Khilafat As-Siyasiyah Bahinas Sahabat. Yang ditulis oleh Mukhtar Ustaz Dr. Mukhtar Asy-Syanqiti. Terus sudah terjemah. Kata-kata depan tu ada ditulis oleh mufti kita, mufti wilayah. Pertelingkahan politik di kalangan para sahabat. Buku tu bagus untuk dibaca. Maknanya kalau kita di MPS lebih kurang RM50 biji harga dia. Kita pergi, kita cari, kita baca macam tu untuk memahami situasi para sahabat. Ada sebahagian daripada kita yang telah sebut sahabat-sahabat, maknanya tak ada yang salah kan. Sahabat juga dalam tidak sebagaimana dia tidak maksum. Tapi sahabat ni ialah orang yang diberi tempat oleh Allah, diberi tempat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengoklah, kita patut cari buku-buku baca. Jadi saya tidak nak cerita detail. Sebab kalau kita nak cerita detail situ bukan masanya. Masanya lebih kurang dalam 40 minit ke sejam. Saya tidak nak cerita panjang lebih daripada itu, supaya kita tidak merasa jemu untuk kita mengikuti kuliah kita. Jadi ini Allah SWT jadikan kita sebagaimana saya sebut tadi untuk generasi by generasi itu untuk diuji kita. Ada sebahagian kita yang melepasi, maka berjayalah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian kita yang cuai lalai, maka kita akan kejundang di sisi Allah. Selepas kita mati barulah kita tahu. Lepas mati tidak ada siapa yang boleh membantu siapa. Tidak ada siapa kan. Ma aghna ankum, tidak ada siapa yang boleh membantu kita. Anak kita, harta kita, apa yang ada pada kita lah. Apa yang ada pada kita tidak akan membantu kita di akhirat. Apa yang membantu kita? Amal kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam Al-Quran, man amila salihan, sesiapa yang melakukan amal yang soleh. Amal soleh ni ada dua syarat saja. Niat kerana Allah, buat apa yang Allah perintah, maka amal tu akan jadi soleh kan. Buat dengan niat kerana Allah, bertepatan dengan apa yang Allah suruh. Lari daripada itu maknanya kita telah zalim pada diri kita. Buat yang Allah larang, kita bukan salah pada Allah, dan kita zalim pada diri kita. Salah pada Allah tapi zalim pada diri kita. Zalim diri kita maknanya kita berhak mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ingat. Bukan zalim pada siapa. Kalau kita zalim pada orang, sebenarnya kita zalim pada diri kita. Dan orang yang zalim pada diri dia ni biasanya dia juga akan zalim kepada orang lain. Kebiasaannya macam tu. Zalim zalim ni kita kena jaga. Sebab tu kita jangan zalim. Dan kita kena takuti doa orang yang dizalimi. Satu lagi kan, ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang dizalimi, sama ada dia Islam ataupun kafir, doa dia Allah makbulkan. Ittaqu da'watul mazlum. Takut doa orang yang
lizalimin. Di dunia ni Allah SWT beri perhatian. Di akhirat Allah akan beri perhatian kepada orang yang beriman sahajalah. Di dunia Allah tak akan tengok kepada orang yang tidak beriman. Di akhirat, di dunia Allah akan tengok. Allah SWT akan beri perhatian. Sebab tu dia panggil kita, disebut kita, diseru kita. Seru dengan ayat-ayat Quran lah. Ya ayyuhallazina amanu. Contohnya hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai yang beriman, apabila diseru kepada kita pada hari kiamat untuk mengerjakan solat, fas'au, Allah kata, segerakan. Wa zarul bai'. Kalau dulu zaman Nabi jual belilah. Zaman kita ni macam-macam ada kan, mesyuaratnya, apa-apanya. Dah. Wa zarul bai', tinggalkan segala-gala yang lain tu, segera kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa iza qudiyatis salah, selesai saja solat, fantashiru. Allah kata pergilah. Fantashiru fil ardh. Beredarlah kita, maknanya bertaburlah kita di muka Allah, cari kan. Allah panggil datang balik. Itu beredarlah kita kan. Itulah kerja kita. Di samping itu kita kena ada sama-sama kita mengajak, mendidik dan membimbing sama-sama kita kan. Ajak kita beritahu, terutama saudara-saudara kita yang lalai kan. Kita ni masalahnya lalai kan. Masalah kita lalai kan. Lupa. Siapa yang menyebabkan kita lupa? Syaitan lah. Kalau kita baca suratul Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita cerita yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS di ketika mana dia diperintah oleh Allah untuk pergi belajar kan. Allah uji Nabi Musa. Allah tanya Nabi Musa, agak-agaknya zamanmu ni, zaman kamu ni, Nabi Musa, adakah orang yang lebih tahu daripada kamu? Dia kata, akulah. Dan Allah kata, di sana ada hamba aku yang lebih tahu daripada kamu. Kamu kena pergi belajar daripada dia. Nah, pergi belajar. Ceritanya, kita tak boleh rasa kita lebih daripada orang, tak boleh kan? Kita ni adalah sama saja. Lebih daripada orang tak ada kan? Allah suruh Nabi Allah Khidir pergi belajar. Pergi belajar. Tengah-tengah jalan tu jatuhnya ikan, lompatnya ikan. Pembantu dia lupa nak ingatkan dia kan. Sampai-sampai saja pembantu disebut wama ansanihu illa syaitan an azkura. Syaitan telah menyebabkan kita lalai dan lupa untuk ingat kepada Allah. Dia bisikkan kita benda-benda kita tak patut ingat. Benda-benda yang kita tak patut ingat, dia bisik supaya ingat sebut. Benda yang patut kita ingat, dia dilupakan kita. Itulah sifat dia kan. Sebab tu kita kena ada majlis yang sebegini. Majlis mengingatkan kita kepada Allah untuk kita kembali kepada Allah. Baca Quran banyak, ingat kepada Allah banyak, sebut dia banyak. Sebut benda lain sikit-sikit pun tak apalah. Sebut Allah adalah perlu banyak. Segera kepada Allah. Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Carilah kelebihan-kelebihan Allah yang Allah nak beri kepada kita tu, cari kan. Sampai masa solat, segera solat. Lepas tu berhenti. Macam itulah kehidupan kita. Di samping kita ajak orang baiki, sehinggalah kita mati kan. Kita ni macam tu je. Sama ada orang menerima atau tidak, itu bukan masalah kita. Masalah kita ialah mengajak, mendidik, itu saja. Ajak, siapa yang respon kita didik. Siapa yang tidak respon tak apalah. Tak, serahlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia rasa sedih sebab ada orang yang rapat dengan dia, terutama pak saudara dia tidak terima ajaran dia kan. Allah turun beritahu dia ayat. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Siapa saja yang kita sayang, anak kita ke siapa, kita tidak boleh beri hidayah pada siapa yang kita suka. Dan doalah kepada Allah, istighfarlah kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu memberi hidayah pada siapa yang dia nak beri dah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh beri hidayah, kamu hanya mengajak, menyeru. Kerja hidayah adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah saja yang hidayah. Kita kena doa kepada Allah. Kalau kita sayang pada siapa, doa, ya Allah, tunjukkanlah saudara aku ini, ya Allah, tunjukkanlah saudara aku ini. Doalah. Kalau Allah tak beri pun tak ada apa. Kita sudah dapat pahala usaha kita. Pahala usaha kita.
Jika dia beriman, jika dia berubah dengan sebab usaha kita, masya-Allah lah, besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bandingkan dalam satu hadis yang Nabi pernah sebut, Nabi kata apa? Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka minad dunya wa ma fiha. Li ayyahdiyallahu bika. Jika dengan usaha kita tu, saudara kita tu, Allah beri hidayah kepada dia. Kita usaha tapi Allah yang beri hidayah, khairan laka, lebih baik bagi kita dunia dan segala isinya. Allahu akbar. Dunia dan isinya apa benda? Kebendaannya benda kan. Dunia dan isinya tak ada benda lain, benda saja. Benda kan. Maknanya dipanggil maddah lah, bahasa Arab panggil maddah, benda lah. Benda yang kita semua akan tinggalkan benda tu. Benda apa? Benda yang kita miliki itulah. Kama badakum awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah lahirkan kita dahulu tak ada apa-apa, dan Allah akan kembalikan kita pun tidak memiliki apa-apa. Kita balik nanti tak bawa apa. Kita lahir pun macam itulah. Kita lahir contohnya tidak ada pakaian. Kita bangkit di akhirat nanti pun tidak akan ada pakaian. Semua kita akan bangkit dalam keadaan tidak ada pakaian. Sehingga Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi ketika mana Rasulullah kita bangkit macam tu. Rasulullah ditanya oleh isteri dia, dia kata, tak malu ke ya Rasulullah kita dibangkitkan macam tu lagi? Dia kata pada hari itu tidak ada siapa pun sempat tengok orang lain. Maknanya pada hari itu kita tak sempat nak tengok orang dah. Hari ni kita sempat ada masa tengok orang kan, sebab kita tidak ada kerja, tengok orang, komen orang, kutuk orang. Dah kerja kita hari ni, sebab kita banyak masa. Di akhirat nanti kita tidak ada masa, seolah-olah ya Allah dah tengok kat kita je, perhati kita. Jadi kita jadi sibuk dengan macam tu, tak sempat nak tengok orang dah. Sebab tu kita kalau sibuk, kita ada kerja, kita buat kerja, kita buat amal ke tengah, kita tidak ada masa untuk melihat kelemahan orang lain, terutama di tempat kita. Sebab tu kita tengok di tempat kita ni, komen-komen kita ialah komen-komennya lebih berbentuk mengutuk daripada membina kan, mengutuk dan membina. Ini yang kita kena baiki dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita sebut benda tu tak betul, kita sudah menjadi fitnah. Nah, sedangkan Nabi telah sebut al-fitnatu ashaddu minal qatl. Mana fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kita fitnah orang katakan dengan sesuatu yang dia tak buat, maka dosa kita lebih besar daripada membunuh. Tapi kita tidak merasai benda-benda yang kita buat, kita tidak rasa benda itu, tidak merasai yang kita buat tu salah. Apabila kita tidak merasai apa yang kita buat tu kita salah, maka kita akan cenderung untuk melakukan salah demi salah demi salah, dan akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita melakukan kesalahan-kesalahan itulah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya nak sebut satu hadis hari ni, tapi kita cerita yang dulu. Jadi apabila kita kembali generasi by generasi, saya sebut awal tadi, apabila kita kembali kepada Allah, nanti kita akan melaknatkan antara satu sama lain. La'ana ba'dhum ba'dha. Orang tu marah orang tu, orang tu marah orang ni. Dah. Kita minta sebab orang tu lah kita sesat, sebab orang ni lah kita sesat, kita akan marah. Tapi musuh kita yang sebenar ialah syaitan. Kita kena ingat, kita kena jadikan musuh tu syaitan. Apa-apa saja yang berlaku tu dialah puncak angkaranya. Syaitan ni adalah bentuk manusia yang kita nampak, yang duk ajak kita kepada benda yang tak elok. Yang kalau komen kita yang berbentuk negatif, kita abaikan saja yang tu. Jangan peduli je kat dia kan, sebab itu adalah kuncu-kuncu syaitan. Syayatinul ins wal jin. Syaitan di kalangan jin dan manusia. Yang menjadi lidah-lidah syaitan ada di kalangan kita kan, terutama orang-orang Yahudi, kafir lah. Mereka itu terang-terang dalam merupakan lidah syaitan. Sebab itulah di ketika mana Nabi SAW berusaha untuk musyrikin Quraisy di Mekah, ketika mana dia berkumpul untuk binasakan Nabi. Mereka tu kumpul, macam mana nak buatkan Nabi ni, tak Muhammad ni, supaya jangan orang ikut dia. Ketika itu datang jelma syaitan membantu dia. Jadi kita panggil apa? Chair. Mana jadi pengurusi majlis mesyuarat. Orang tu buat-buat, dia kata ini tak betul, ini tak boleh pakai idea ini kan. Dia yang akan menjadi
pengusi mesyuaratnya. Syaitan keluar kan, begitu begini. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar faqala hadza sahirun kazzab. Innahu fakkar. Allah Subhanahu wa taala tulis balik ayat tu, Allah turun balik kepada kita untuk kita baca. Innahu fakkar. Mereka fikir. Fikir ni mana? Fakkar ni fikir lah. Fikir tu bahasa Arab. Fakkar ni berfikir. Nak kata apa ni supaya orang jangan ikut. Orang dia kata orang tu supaya orang jangan ikutnya. Orang kata kau seseorang tu begitu begini ni supaya orang jangan ikut dia. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa nazar. Kemudian dia beri pandangan, summa abasa wa basar. Akhir-akhir sekali dia kata apa? Allah kata faqal. Kita nak kata Muhammad ni gila, tak gila dia. Nak kata dia ni maknanya macam-macam nak kata apa. Selain daripada itu, dia kata memang tak kena dekat Muhammad ni. Dia bukan macam tu. Macam tu dia ngaku. Akhirnya dia kata apa? Untuk mudah supaya kita kata kalau dia ni buat benda ni, memang orang tak ikut dia. Apa? Tukang sihir. Innahu wa qal sahirun kazzab. Tukang sihir lagi pembohong kan. Kata dia tu tukang sihir. Pecah suami isteri, bala adik-beradik kan. Kerana itu sihir. Ini nak cerita apa yang disebut oleh syaitan kepada Quraisy supaya akhirnya dikumpul. Dia kata masa tu nak kumpul satu kabilah je. Dia kata jangan. Ambil tiap-tiap kabilah tu seorang pemuda yang gagah. Supaya kalau ramai kabilah ni, orang tidak akan mampu untuk balas dendam kepada Muhammad. Tidak mampu untuk balas dendam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia fikirlah. Tapi takdir Allah lebih besar daripada wa makaru makran. Wa makaru makran. Allah pun wa makarna makran. Allah pun buat. Dia boleh buat tipu daya dia, tapi tipu daya Allah. Kalau kita tengok kepada Nabi Nuh, Allah sebut satu perkataan lain kan. Wa makaru makran kubbara. Itu lagi teruk kan. Mereka itu telah membuat tipu daya yang sangat dahsyat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa makaru makran kubbara. Mereka itu telah buat dosa yang besar kan. Maka sebab itulah Nabi Nuh dia doa kepada umat dia. Dia kata apa? Innaka kamu jangan tinggalkan seorang pun daripada orang kafir ni. Innaka lam dia doa kepada Allah supaya jangan tinggal seorang pun orang kafir pada zaman dia lah. Memang betul pada zaman Nabi Nuh Allah binasakan keseluruhan orang kafir. Tapi lepas tu ada kafir pula. Sebab apa? Sebab syaitan ada. Zaman kita pun macam itulah. Dia akan berakhirnya pertembungan di antara kebenaran dan kebatilan, melainkan dengan berakhirnya dunia. Dia bermula dengan atuk kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Seperti mana saya sebut dahulu, dengkinya kepada Adam, sehinggalah dia dengki dia kepada Adam, derhaka kepada Allah. Dia dengki kepada Adam, derhaka kepada Allah. Dia bukan tak takut pada Allah, dia takut pada Allah. Disebut dalam surah Al-Hasyr contohnya. Dia kata apa? Ketika mana dia goda kita, dia ajak kita buat jahat, dia kata apa? Inni akhafullah. Syaitan dia mengaku, aku takut pada Allah. Kita yang tak manusia sebahagiannya sampai tak kenal Allah. Syaitan dia kenal Allah, dia takut dia. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut Allah tu. Tapi takut dia kepada Allah, tapi dengki dia kepada Adam tu lebih, sehingga dia derhaka kepada Allah, kafir dia. Derhaka kepada Allah ni kufur lah. Dia aba wastakbara fakana minal kafirin. Dia kufur, dia takabur, dia rasa dia lebih, maka dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena jaga sifat-sifat itu. Sombong dan takabur jangan ada kat kita. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Al-kibru batarul haq. Sombong ini ialah penghalang kepada kebenaran. Wa ghamtin nas, dan akhir menyebabkan seseorang itu jadi kabur mata dia, tak nampak kebenaran. Dia gelapkan mata dia dan juga gelapkan mata orang lain. Itu adalah sifat sombong dan takabur. Sebab tu kita kena doa. Sebab itulah doa yang sering saya baca dalam solat, lepas solat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Minta Allah Subhanahu wa taala bersih hati kita ni.
tahhir qulubana minar riya wa alsinatana minal kazib. Lidah kita daripada sifat bohong. Wa a'yunana minal khiyanah, mata kita daripada khianat. Khianat mata. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pelihara kita. Minta dengan dia, jangan minta dengan siapa-siapa. Minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Sebab kita ni hamba Allah, bukan hamba kepada manusia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebab itulah kita kena ada sifat yang telah saya sebutkan dalam kuliah sebelum ni. Adab-adab yang kita kena ada pada kita ialah jagalah ukhuwah kita. Seteruk macam mana saudara kita, doalah kebaikan untuk dia. Doalah kebaikan untuk dia. Seteruk mana dia. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah kutuk orang. Dia tak pernah. Dia tak pernah kutuk orang, dia tak pernah cemuh orang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut Nabi, kita kena ada sifat itulah, jangan cemuh orang. Sekuat mana, sejahat mana dia, doalah kebaikan. Mudah-mudahan satu hari nanti dia akan berubah. Doa kepada Allah. Kalau tak berubah pun nak macam mana? Itu hidayah daripada Allah. Itulah kerja kita. Itulah kerja kita kan. Sebab itulah kita kena positif dalam kehidupan kita, lebih daripada negatif, supaya kita insya-Allah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya nak baca ini ialah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iza ahabba Allah abdan abdan nada Jibril inna Allah yuhibbu fulan fa'ahabbah fayuhibbuhu. Fayunadi Jibril fi ahli sama inna Allah yuhibbu fulan fa'ahabbuhu wa yuhibbuhu ahli sama summa yuwaddihu lahu al-qawlu fil ardh. Rawahu Syaikhan Bukhari Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata iza ahabballahu 'abdan, Allah Subhanahu taala apabila sayang seseorang itu, maka dia akan panggil malaikat Jibril untuk beritahu. Beritahu kepada malaikat seluruhnya. Allahu akbar. Kita nak tahu Allah sayang atau tidak, macam itulah. Innallaha yuhibbu fulan. Allah akan beritahu Jibril, panggil Jibril beritahu supaya sebarkan kepada orang, sesungguhnya aku sayang kepada hamba ini. Allahu akbar. Fa yuhibbuhu, maka hendaklah kita sayang kepada dia kan. Allah akan beritahu kepada ahli sama dan beritahu kepada ahli dunia, innallaha yuhibbuhu. Allah. Siapa yang paling Allah sayang? Nabi lah. Sahabat Nabi dan orang yang beriman selepas itu daripada Nabi, itulah merupakan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita buat apa yang saya sebut daripada awal tadi, untuk apa? Untuk kita menjadi, bila kita jadi orang yang soleh, kita akan menjadi orang yang disayangi oleh Allah. So bila kita disayangi Allah, akan disayangi oleh ahli sama wa ahli al-ard. Ahli sama ni siapa? Malaikat lah. Ahli al-ard semua makhluk dia lah. Binatang. Kita ni sebab tu lah, kita ni kalau sebut orang bila masa dia mati kan, lalu jenazah lalu kan, kita selalu sebut apa kan, Allah si fulan bin fulan ni masa hidup masya-Allah kan. Masya-Allah kalau baik pun ada kan masa kalau tak baik pun masya-Allah juga kan. Masya-Allah fulan bin fulan ni gini kan. Orang akan sebut kan, makhluk lain pun akan sebut. Terutama kalau dia zalim, lalu saja makhluk lain akan sebut dia kan. Semua makhluk akan sebut. Masa tu kita tak dengar dah, tapi disebut kan. Sebab tu kita tengok orang yang zalim pada diri dia, dikuburkan pun lewat. Kalau orang yang baik dengan Allah, dikubur pun cepat. Saya ingat kakak ipar saya itu meninggal kan, asar saja. Isyak malam tu terus ke bumi kan. Sempat kita tak sempat nak tengok. Saya pergi tu sampai bawa hospital, mandi, terus ke bumi kan. Sampai kita tengok dah ke bumi dah kan. Macam tu je. Sekejap je tempoh dia kan. Dia pesan kat anak dia, mak mati, jangan buat benda-benda pelik, ke bumi saja, terus urus ke bumi kata dia kan. Cepat. Dia meninggal, Allah SWT uji dia kan. Suami dia meninggal dahulu, 20 tahun dulu kan. 20 tahun dah lebih kurang meninggal. Dia baru meninggal tahun lepas lah. Nak cerita kepada kita keadaan dia cepat.
diuruskan oleh anak-anak dia. Anak-anak dia pun masa suami dia meninggal tu anak kecil-kecil lagi. Sekarang ni anak dia semua sudah besar, lima orang semua lelaki. Nak cerita macam tu keadaan dia. Keadaan yang berlaku pada dia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebab itulah Jibril akan seru ahli langit dan ahli bumi beritahu bahawa innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah sayang kepada fulan tu. Maka semua makhluk hendaklah sayang kepada dia. Kita akan nampak kasih sayang itu. Muamalah kita mudah, memang ada lah, tak akan ada semua orang sayang, terutama musuh Allah lah. Musuh Allah dia tak akan sayang kepada orang yang Allah sayang. Mana dia sayang kepada Nabi? Musuh Allah tak sayang kepada Nabi. Syaitan tak akan suka kepada Nabi. Sebab Nabi lah, dia akan usaha-usaha. Kalau kita buat kuliah macam ni, dia usaha-usaha, kita cerita, dia akan kita rasa balik, dia akan bisik balik. Balik kita tu tak payah ikut lah, itu gini lah. Dia akan pesan kepada kita, jadi kita pun apalah, gitu gini. Akhirnya kita akan jadi lalai balik, Oleh sebab itulah ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita bina diri kita, bina saya lah terutamanya, bina diri saya untuk jadi lebih baik, terutama dalam arus yang kita ada zaman sekarang ni, media masa yang terlalu cepat berkembang. Akhirnya kita dah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat benda-benda yang akhirnya menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mati nanti, kita akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Saya ada jumpa dengan seorang tu, ini seorang yang Hindu, duk cakap-cakap, kawang, saya sebutlah kita, saya kata kena pesan kat saudara kita ni supaya dia mati dalam keadaan iman. Dia kata agama ni serupa je ustaz, kata dia. Saya bangga saya menjadi seorang Hindu, kata dia. Sebab dia tu Hindu, sebut macam dia macam tu. Tak apa, saya kata nak jadi macam tu tak apalah, kan. Tapi kita pesan sebut kat dia. Sebab hidayah tu milik Allah, kita bukan boleh paksa dia. Sebab Allah SWT larang kita untuk paksa orang. La ikraha fid din. Tidak ada agak paksa pada agama. Tak boleh kita paksa dia masuk. Kita hanya beritahu. Kalau Allah beri hidayah, maka dia akan terima. Kalau Allah tak beri hidayah, selesai, tak ada apalah. Tapi jangan kita putus asa untuk ajak dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah muslimat, yang terakhir saya sebut tadi, marilah kita sama-sama sayang menyayangi antara kita, kan. Kalau salah, tegurlah dengan berhemah, tegur dengan baik. Kalau yang baik tu buatlah sebaik mungkin. Sebab yang tahunya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak tahu kita. Bila orang lain tahu kita? Kiamat lah. Dunia ni kita boleh sembunyi salah kita, keburukan kita boleh sembunyi. Orang tak tahu pun, dan kita pun seboleh-bolehnya kalau aib saudara kita, tak payahlah kita sebar kepada orang lain. Takut-takut nanti kita ni ada kecacatan. Tidak ada kita manusia yang sempurna. Yang sempurna ni Nabi je. Yang lain daripada tu ke arah kesempurnaan, ada cacat celanya. Tak kiralah siapa dia di dunia ni selain daripada Nabi, tidak maksum. Yang maksum ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lah, Nabi dan al-anbiya. Nabi pun ada salah, Nabi kita pun ada, kan, kesalahan, tapi salah dia tidak dikira dosa oleh Allah. Contohnya di ketika mana Nabi tengah bercakap dengan pembesar Quraisy, datang Abdullah bin Ummi Maktum, kan, seorang sahabat Nabi yang buta, kan. Dia tak tahu Nabi itu cakap dengan siapa, kan. Datang tanya tentang satu perkara untuk dia aman. Tapi Nabi paling muka saja, paling muka je. Allah turun dalam ayat surah Abasa tu, kan. Surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah beritahu, Allah tegur Nabi. Allah yang tegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Adakah kamu memalih muka hanya kerana datang kepada kamu seorang yang buta? Allah tegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa antalahu tasadda. Allah tegur Nabi. Allahu akbar. Kita ni sama telah lah yang tidak masuk. Kita kena tengok teguran-teguran itu. Kalau orang tegur kita, tengok pada diri kita. Jangan tengok pada orang yang tegur tu, tengok pada diri kita. Ada tak yang ditegur kepada diri kita? Kalau ada, betul, kita baiki. Kalau tak ada, alhamdulillah lah, kita dah buat baik, kan. Kita tengok pada diri kita.
Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di ketika mana dia dilantik menjadi khalifah, nanti khalifah, dia bercakap kepada sahabat-sahabat dia lah, ini bawah pimpinan dia kata apa? Kalau Umar ni menyeleweng, siapa yang akan bantu Umar? Dia kata apa? Awajta ya Umar laqawwamnaka bisuyufina. Jika kamu yang meleweng Umar, kami akan bentungkan kamu dengan pedang kami. Akak pedang. Kalau zaman kita akak pedang tak tahu lah dah. Betul dengan pedang. Perempuan pula tu bangkitnya. Allah, ceritanya macam tu. Sifat aulia Allah lah, wali-wali Allah. Di mana saja dia duduk, dia yang macam itu. Sahabat muslimat rahmatillah Allah. Jadi mudah-mudahan saya nak sebut sampai situ je pada hari ini. Mudah-mudahan segala yang saya sebut yang baik ambillah dia, yang tak baik buang jauh-jauh, balik nanti buang kat longkang ke. Yang baik tu ambil untuk kita amalkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita sama-sama berjaya insya-Allah. Saya nak sebut ni supaya kita sama-sama berjaya kan. Kita nak masuk syurga ni ramai-ramai. Syurga ni bukan tempat seorang kan. Syurga ni tempat ramai. Untuk kita kembali ke semua ke tempat itu dengan yang paling penting kita nak Allah redha kepada kita. Itu yang paling penting dulu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan juga kita redha kepada Allah lah, kena redha. Kalau Allah uji kita kena redha. Allah beri saja kepada apa, redha. Macam mana nak redanya? Allahumma alhimna ar-ridha bi qada'ik. Ya Allah, berilah kepada aku rasa redha dengan apa yang telah kamu tentukan. Minta Allah redha kepada kita, insya-Allah. Kita akan jadi baik ya. Jadi sekali itulah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk melakukan amal yang diperintah oleh Allah, dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala akhiri kita dengan penutup yang baik ya. Jadi mari akhirlah kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqul qawli hadha, astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.